وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita pertemuan pada malam ini bagi meneruskan pengajian daripada berkaitan dengan fitnah akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Pada siri yang sebelum ini telah dijelaskan kepentingan mempelajari perkara ini. Satu perkara yang kita perlu faham, tanda-tanda kiamat ini bukanlah sama seperti mana hukum fiqh. Hukum fiqh ini adalah merupakan perkara-perkara yang merupakan ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama. Adapun berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat dan fitnah-fitnah yang bakal berlaku, dia merupakan perkara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidaklah bicaranya itu daripada hawa nafsu. Cuma yang berlaku bagaimana? Yang berlaku begini, iaitu terdapat hadis yang begitu banyak berkaitan dengan fitnah akhir zaman. Cuma berlaku perbezaan dalam menyesuaikan ataupun merilitkan. Contohnya, Nabi menyebut fitnah seperti ini akan berlaku. Maka ada ulama yang mentafsirkan fitnah ini maksudnya peristiwa yang berlaku pada tahun sekian-sekian. Contoh. Yang lain pula mengatakan tidak. Fitnah ini belum lagi berlaku, dia akan berlaku. Contohnya disebutkan juga antara tanda hari kiamat pembukaan kota Konstantinopel, ataupun dalam bahasa Arabnya Konstantinopel, yang kedudukannya sekarang adalah di Turki, yang dipanggil Islambola atau Istanbul. Piramli panggil Istanbul. Dia memang bahasanya Islambol, kan? Isketambola kata Piramli. Islambol jadi Istanbul. Dia sudah dibuka sejak berapa ratus tahun yang terdahulu. Tetapi ia dimasukkan sebagai tanda hari kiamat. Dimasukkan dalam tanda hari kiamat. Jadi persoalannya, adakah Fatah, dia biasanya bila kemenangan orang Islam pada mana-mana negara, dia tidak digunakan perkataan penjajahan. Kita guna perkataan apa? Fatah, pembukaan. Contohnya Fatah Mekah, bukan penjajahan kota Mekah, pembukaan kota Mekah. Fatah Khaybar, Fatah Mesir. Maka orang yang buka negeri itu dipanggil Fatih. Sebab itu dipanggil Muhammad Al-Fatih. Salah seorang daripada Sultan Kerajaan Uthmaniyah yang banyak membuka negeri-negeri. Bosna ni Bosnia, kan? Bosna. Jadi Bosna, bahasa Arab panggil Bosna, kita panggil Bosnia. Jadi Bosnia pun sebenarnya hasil daripada kerajaan Uthmaniyah. Bulgaria misalnya, kerajaan Uthmaniyah.
Maka di situ yang bezanya. Dalam nak tafsirkan, yang Nabi maksudkan tu apa? Peristiwa tu dah berlaku ke belum berlaku? Maka kita akan dapati pelbagai tafsiran. Contohnya tentang Ya'juj dan Ma'juj. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Bila dibuka sahaja tebing tembok yang telah dibina oleh Zulkarnain, maka Ya'juj dan Ma'juj tu akan keluar berpusu-pusu daripada setiap lembah, setiap sudut mereka datang. Ada yang mentafsirkan Ya'juj dan Ma'juj itu maksudnya Tatar, Mongol, Tatar yang telah meruntuhkan kerajaan Baghdad semasa Abbasiyah. Tatar. Jadi kalau Tatar, catat ni 600 Hijrah. Lama dah. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj ni antara tanda kiamat yang besar. Sebab itu ulama kata mereka yang tafsirkan Ya'juj dan Ma'juj itu sebagai Tatar tak tepat. Kerana dia tidak sesuai dengan keadaan-keadaan Ya'juj dan Ma'juj yang telah diceritakan, yang telah disebutkan dalam Al-Quran, dan lebih luas lagi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sahaja yang sebenarnya menimbulkan perbezaan. Menimbulkan apa? Menimbulkan perbezaan. Tapi asasnya nak bagi tahunya Nabi cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perkara tersebut. Kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, perihal mengapa berlakunya som tu maksudnya diam, tidak menceritakan di dalam khalayak masyarakat dengan begitu luas tentang hadis-hadis akhir zaman. Kenapa berlaku? Kenapa perkara itu berlaku dalam zaman yang lama? Maka kata beliau, dia barangkali kerana para sahabat pun tidaklah terlalu banyak menceritakannya. Bila tabi'in ini melihat para sahabat pun tidak menceritakannya secara meluas, maka mereka pun mengambil pendekatan yang sama. Pendekatan yang sama sehinggalah jadi apa? Sehinggalah jadi ilmu ini gharib. Gharib tu maksudnya ganjil. Bila diceritakan, orang kata ustaz ni tengah cerita konspirasi, cerita benda-benda sulit, cerita benda-benda hanya ilusi saja. Bukan ilusi, ini hadis yang kita cerita ni, bukan teori konspirasi, bukan andaian-andaian perisik, bukan. Ini adalah hadis Nabi SAW. Hadis Nabi. Memang ada orang menceritakan tentang akhir zaman menggunakan kaedah konspirasi. Ini semua berpunca daripada Illuminati contohnya. Ini semua adalah perancangan Freemason contohnya, kan? Tak. Yang kita akan lakukan adalah kita mengkaitkan dengan hadis Nabi SAW. Nabi dikurniakan ilmu ghaib, ilmu tentang future, benda yang akan datang. Ni adalah ilmu kenabian. Dalam Quran ada ilmu future, ilmu ghaib, dan dalam hadis ada. Maka apa yang peliknya? Kerana semua benda yang Nabi bagi tahu semua benda ghaib. Nabi kan berurusan dengan Allah. Berurusan dengan Allah, bukan berurusan makmal. Benda yang keluar daripada mulut Nabi ni bukan hasil kajian makmal, tetapi datangnya daripada Allah, datang daripada pencipta masa, pencipta takdir. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka ia mengakibatkan apa? Sehingga dia telah menjadi ganjil dan aneh, sehingga orang yang belajar pun, ini orang awam tak payah ceritalah, di kalangan orang yang terpelajar pun perkara ini didengar terlalu aneh, didengar terlalu gharib. Puncanya bila benda tak sebut, bila benda tak diwar-warkan, bila tidak disebut, tidak diulang, maka menghasilkan natijah yang seperti itu.
Maka ia sesuailah dengan sabdaan Rasulullah, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ni dia mula asing, dia akan kembali asing. Maka berbahagialah orang yang pada waktu itu dia dikenali sebagai orang yang asing. Maka ada sebuah kitab yang dikarang oleh keturunan Barzanji. Barzanji tu dipanggil pengarang ni Ja'far al-Barzanji. Saya pernah sebut dulu kan. Barzanji ni memang Melayu kita lah. Kita dalam bahasa kita, Barzanji ni merujuk kepada suatu perbuatan. Perbuatan membaca buku Barzanji. Tapi Barzanji itu sendiri dia adalah nama orang, kan? Pengarang kitab kita pun panggil kitab Barzanji. Nama dia Ja'far al-Barzanji. Orang Mekah. Beliau ataupun keturunan beliau ada menulis sebuah kitab yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang berjudul Al-Isya'atu fi Asyratis Sa'ah. Penyebaran cerita-cerita tanda-tanda kiamat. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi ada menulis nota dan catatan untuk buku ini. Maka beliau telah menulis di awal kitab dia, di muqaddimah. Apa kata beliau? Walamma kanatid dunya lam tukhlaq lil baqa. Oleh kerana dunia ini bukan dicipta untuk kekal. Walam takun dara iqamatin, dan dunia ini bukanlah tempat bermukim. Kata Sulaiman Dery. Sulaiman Dery ni dia bekas penyanyi metal Indonesia, yang orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Itulah Sulaiman Dery. Dia ni penyanyi metal, bukan rock, metal, yang suara tak dengar tu, suara serak tu kan. Kemudian Allah bagi hidayat, keluar jemaah. Sekarang ni jadi pendakwah yang terkenal lah kalau di Indonesia. Jadi beliau kata, dunia ini bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Bukan tempat tinggal, tempat untuk meninggal. Okey. Jadi dunia ini bukan tempat untuk tinggal, tempat meninggal. Meninggal, mati. Wa innama, dan hanya saja dunia ini manzil, transit. Dia hanya transit. Transit untuk menuju ke kehidupan akhirat, yang mana kehidupan dunia ini, kata beliau, dijadikan untuk mengambil bekal dan bersedia untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dunia ini, nanti kita akan baca, kita akan sorot daripada awal, lahirnya Rasulullah ataupun dilantiknya Nabi itu dah tanda kiamat dah. Apa dia? Rasulullah dilantik menjadi Nabi itu termasuk tanda kiamat. Nak bagi tahunya, bila Rasulullah datang, orang yang faham kitab, dia tahu dunia ni nak habis dah. Sebab bila Nabi terakhir datang, maksudnya dunia di hujung. Lepas ni dah tak ada Nabi lain, hanya ada umat sahaja. Dalam Al-Quran, kita ada surah Iqtarabah Qamar. Surah itu berbunyi Iqtarabatis sa'ah, telah hampirlah hari kiamat. Itu ayat ini turun 1400 tahun lepas. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah hampirlah hari kiamat. Telah hampirlah hari kiamat. Sebab itu tanda pertama hari kiamat ni adalah bi'satun nabi. Diutuhnya Rasulullah itu sendiri dah tanda kiamat. Kewafatan Nabi bertambah-tambah lagi lah tanda kiamat. Pengutusan Nabi itu tanda kiamat. Kewafatan Nabi lagi lah menjadi tanda yang seterusnya bagi hari kiamat. Jadi kata beliau lagi, dunia ni dah isyaratkan dia nak habis dah. Dah habis dah. Disebut di sini dalam buku ni, antara tanda-tanda datangnya yang disebut sebagai Al-Imam Mahdi adalah terputusnya sistem pengangkutan. Apa dia? Terputusnya apa? Sistem pengangkutan.
Manusia nak berhubung logistik ni dia putus. Terputus. Dulu kita mungkin tak boleh bayangkan orang yang mengendalikan syarikat kapal terbang, dia tak boleh bayangkan macam mana dia boleh tak terbang, kan? Dia tak boleh bayangkan. Segi permintaan tu tetap ada. Tetapi keadaan sekarang berlaku hanya beberapa bulan. Kalau berterusan keadaan ni, memang gulung tikar. Syarikat penerbangan ni memang akan gulung tikar. Yang syarikat airport ni, yang buat bisnes dekat airport, dah memang tutup dah. Kedai-kedai yang ada di airport, khususnya KLIA 1, dah memang tutup, kosong. Ini tak sampai setahun. Tak sampai setahun. Dan dia ke arah apa? Ke arah muflis. Sebab tak ada job, kan? Bukan orang tak ada duit, orang tak berani. Dia isu dia bukan orang tak ada duit, orang tak berani. Orang tak berani. Dan satu lagi, ada halangan daripada segi undang-undang. Saya tak katalah keadaan sekarang ini menunjukkan Imam Mahdi akan dekat, tapi itulah yang disebut oleh ada sebahagian hadis, akan terputusnya logistik. Sistem pengangkutan akan hilang. Mana manusia ni dia jadi payah nak berhubung. Payah nak berhubung. Kalau waktu betul-betul PKP sampai bas pun tak berjalan. Bukan bas tak berjalan, basikal pun tak jalan. Waktu tu basikal pun tak berjalan, kan? Mana boleh keluar daripada rumah? Bukan basikal tak berjalan, orang pun tak berjalan. Kaki pun tidak berjalan. Ya ataupun tidak, itu kita tak tahu, kan? Mungkin. Tetapi kita sebagai orang yang beriman mengambil waspada. Itu dipanggil apa? Tujuannya mengambil waspada. Waspada dia bukan maksudnya kita menyerah dan berhenti. Maksudnya waspada ialah buat persiapan. Buat persiapan dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau kata, oleh kerana dunia ini dah menunjukkan, ini cerita lama ni, 100 tahun lepas buku ni dikarang. Dunia ni menunjukkan ke arah kebinasaan, maka sepatutnya lah bagi setiap orang alim untuk menyebarkan cerita tentang tanda-tanda kiamat dan menyebarluaskan hadis-hadis dan khabar-khabar yang datang. Sebarkan kepada siapa? Di kalangan masyarakat, dan membacanya kepada orang awam. Apa faedah dia? Faedah dia, mudah-mudahan mereka akan berhenti daripada melakukan dosa dan hati jadi lembut dan akan terjaga daripada kemabukan, kelalaian dan sikap menangguh-nangguh atas amal soleh yang sepatutnya dilakukan dengan kadar segera. Ini mukaddimah bagi kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Barzanji tadi, menerangkan mengapa apa yang mendorong beliau untuk menulis kitab seperti ini, kerana tidak lain tidak bukan, dia hanyalah apa? Dia hanyalah untuk menghidupkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Di sini sebelum saya masuk, Syekh mengatakan apakah sebenarnya isu yang melanda umat Islam dan melanda Islam itu sendiri, sehingga Islam itu kira menjadi gharib dan ganjil. Pertama, dia kata, fuqdanul qarar. Apa dia? Pertama ni, masalah umat Islam sejagat ini dipanggil fuqdanul qarar. Apa maksud fuqdanul qarar? Fuqdanul qarar ini maksudnya tiada pendirian. Tiada. Qarar ni tak ada satu stand. Maksudnya akidah tak kukuh. Kalau dalam Al-Quran Allah umpamakan kalimah la ilaha illallah ni,
adalah seperti apa? Masalu kalimatin thayyibah. Perumpamaan kalimah la ilaha illallah yang menancap dalam hati ini. Kasyajarah, seperti pokok, thayyibah yang bagus, yang akar dia kuat, kukuh. Wa far'uha fis sama', dan dia punya apa? Daunnya menjulang ke langit. Bila akar kuat, maka nampak subur dia punya pokoknya. Tapi apabila akidah rosak, maka dia umpama pokok yang nampak macam tegak berdiri, tapi sebenarnya akar dia sedang dimakai oleh anak-anak. Sikit masa lagi runtuh. Begitulah perumpamaannya yang disebut sebagai kerapuhan pendirian. Tak tahu benda apa. Sebahagianlah. Tak tahu benda apa sepatutnya diperjuangkan. Tak tahu benda apa sepatutnya dicari. Bergaduh pada benda yang tak sepatutnya bergaduh. Berkorban untuk perkara yang tak sepatutnya berkorban. Itu yang jadi tu. Tentu hala. Bergaduh pada benda yang tak sepatutnya bergaduh. Berjuang pada benda yang tak sepatutnya berjuang. Menghabiskan masa untuk benda yang tak sepatutnya berlaku. Tak tahu, dipanggil hilangnya akidah dan pendirian. Ada sepotong hadis yang Nabi SAW bersabda, la tunqadanna ural islami urwatan. Simpulan Islam ni, hadis ini riwayat Ahmad, simpulan agama Islam ni akan terlerai sedikit demi sedikit. Setiap kali terlerai dia punya simpulan, maka orang akan berpaut dengan simpulan selepasnya. Maknanya cari juga tempat pegang. Maka tempat yang dipegang tu terurai, terongkai, pegang. Sampailah satu tahap adalah apa? Hilang terus. Simpulan tu dah tak ada, tali nak pegang tu dah tak ada. Nak pegang kat mana tu tak ada, jatuh lah. Nak berpaut tu tak ada. Nak paut kat siapa? Nak paut pada perkara apa? Nak paut pada apa? Nak paut kepada perkara apa? Maka bila berlaku keadaan seperti ini, maka hilanglah kestabilan. Okey, yang pertama apa? Kerapuhan pendirian. Salahnya. Yang kedua dia kata fuqdanul huwiyah. Hilang identiti. Tiada identiti. Orang Islam ni tiada identiti. Bila dah tak ada apa-apa stand dia nak sandar, dia tak ada identiti. Maknanya kalau dia duduk, dia jadi macam sumpah-sumpah lah. Bila dia duduk tempat yang barat, dia ikut jadi barat. Ikut tempat yang mana macam Korea, jadi Korea pula. Tak ada identiti. Itu yang kita sebutkan. Sebenarnya orang Islam, kita sebut ni Nusantara ni, kalaulah dia kekal dengan identiti kemelayuan dia, budaya dan adat istiadatnya, sebenarnya dia boleh jaga diri dia dan boleh jaga agama dia. Ada orang memperjuangkan mengkolotkan adat dan budaya Melayu contohnya. Maka keluar. Jadi bila anak bangsa ni dah tak ada identiti, maka dia akan cari identiti lain. Itu automatik manusia. Dia mesti hidup dengan suatu identiti. Kalau tak ada satu yang pegang, dia cari yang lain. Maka siapa yang lebih cepat pegang dia, maka itulah yang akan mempengaruhi dia. Maka sebab itu orang kata adat ni bersendikan syarak. Adat bersendikan syarak. Kalau kita hidupkan adat, kita hidupkan bahasa, dia sebenarnya di dalamnya ada rahsia menjaga agama. Begitu unik, ulama terdahulu telah jaga. Adat dia panggil bersendikan syarak. Contohnya adat orang Melayu hormat orang tua. Kita sebut adat kan. Itulah agama. Itulah agama. Adat orang Melayu cakap lembut, cakap bersopan. Maka itulah agama. Itulah agama. Maka apabila benda itu dicabut dengan nama kolot ke, kadang-kadang dicabut atas nama agama juga. Katanya inilah agama. Maka sebenarnya dia lepaskan orang tu daripada pakaian dia, menyebabkan orang tu cari pakaian lain. Tak dapat tidak. Maka pergi ke sana, pergi sini, dah tak ada langsung sebarang identiti. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga,
Bila dah tak ada identiti, maka hilanglah kemuliaan. Dia kata apa? Fuqdanul karamah. Maka hilanglah kemuliaan, harga diri orang Islam tu dah tak ada. Tak ada. Dia akan jadi sampai satu tahap seperti mana hadis riwayat Ahmad, yabi'u qaumun dinahum bi'aradin minad dunya qalil. Dia akan jadi mewujudkan bangsa-bangsa manusia yang dia sanggup jual agama dia dengan apa? Duit ataupun mata benda dunia sikit. Dia jual agama dia semata-mata untuk mata benda dunia yang sedikit. Dah tak ada kemuliaan, tak ada. Kemuliaan orang Islam yang dikecapi oleh sahabat tabi'in dah tak ada. Dah tak ada. Begitu sekali tak ada kemuliaan. Ni kita cerita secara umum. Sehingga ada sebahagian keadaan orang Islam malu untuk keluar dalam identiti orang Islam. Malu. Malu. Ada disebutkan, ada orang cadangkan. Dia kata, kita ni dakwah ni, kalau kita jumpa orang yang berdakwah, kita kena pakai pakaian macam dia. Jadi cara orang dakwah tabligh tak betul. Pergi jumpa budak-budak rempit, pakai jubah, pakai serban. Dia kata tak betul cara dakwah macam tu. Kita pakai macam dia. Nampak tak? Ini sebenarnya omong kosong. Omong-omong kosong. Sebab apa? Dia akan jadi apa? Kita yang pendakwah ni sepatutnya kita yang ubah orang yang kita dakwah, bukan dia ubah kita. Kita duduk dengan dia, kita ubah pakaian kita. Bukan macam tu. Kita buat sampai dia ubah pakaian dia, bukan kita ubah pakaian kita. Maka umat sebahagiannya merasakan itu cara dakwah yang betul. Kita nak dakwah, kita buka kopiah kita. Soalannya, adakah itu caranya Nabi dakwah? Nabi dakwah lagi ramai orang, sahabat dakwah lagi juta orang. Mereka kekal dengan identiti dia. Jadi sebab apa kita tak yakin bahawasanya dengan sunnah Nabi itu ada kesan, ada kerohanian, ada izzat, ada karamah, ada kemuliaan. Bahkan kenapa kita kata omong-omong kosong? Banyak sahaja pengalaman, bukan sikit, ribu pengalaman orang yang berdakwah kekal dengan pakaian dia, tak ada masalah apa pun. Boleh saja memberi kesan kepada orang, boleh saja menyebabkan orang tu malu, orang tu respect. Dia kata orang respect. Sebab apa? Dia tengok orang ni, tengok kat tengah bandar macam ni, masih mengekalkan. Maka sebenarnya datang ta'zim kalau orang bukan Islam, dia tak heran kalau kita pakai baju macam dia. Apa nak heran dia? Dia akan kagum kalau dia tengok satu orang Islam yang konsisten, istiqamah, dalam laut pun semayang. Macam saya bagi contoh kan, ada satu orang ni yang Ijam medicine, Ijam yang bekas penyanyi tu, dia kerja apa? Bawah laut. Maka bila sampai waktu sembahyang solat, dia dengan kawan dia, maka selalu buat, kawan ni yang Jepun, kawan dia Jepun. Dia kata sampai kawan dia tu masuk Islam. Sebab apa? Kagum, mana respect. Dalam laut macam ni boleh sembahyang. Ini betul-betul orang kuat dengan agama dia. Dia akan tengok respect. Kita jangan sangka orang bukan Islam dengan kita tunjukkan, zahirkan Islam, dia akan benci. Dah ada orang Islam yang bukan Islam yang waras, dia ada respect. Dia ada respect. Dia tengok orang ni direspect. Sebab apa? Kalaulah kita berebut dunia macam dia tak adalah hilang respect. Dia tak akan hilang respect. Ada satu perkataan daripada siapa? Sayyidina Ali. Dia kata, kamu jangan tunjukkan hajat kamu dengan orang yang lebih harta daripada kamu. Maka pada ketika itu kamu akan jadi sama taraf dengan dia. Dia tak akan rasa dia lebih daripada kamu. Dia tak akan rasa dia lebih daripada kamu. Apa kata Sayyidina Ali? Kamu janganlah zahirkan hajatmu kepada sesiapa. Pada ketika itu kamu dengan orang itu akan sama level. Tapi kalau orang tu dia mula keluarkan suara dia untuk meminta daripada seseorang, orang tu akan rasa dia ni bawah dia. Tapi kalau kita buat, dia panggil buat lembu kenyang, walaupun perlu kita diam saja, maka tak ada point untuk dia rasa dia lebih daripada
kita. Itu hikmah, kata hikmah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bagus tu. Ada beberapa perkataan yang merupakan kata-kata hikmah daripada Sayyidina Ali. Antara lagi beliau kata, kamu berilah kepada seseorang, bantulah dia, kamu akan jadi ketua dia. Maksudnya, kalau kita banyak bantu orang, maka kita akan jadi ketua dia. Dan hendaklah kamu, yang saya sebut tadi lah, hendaklah kamu jangan zahirkan hajatmu kepada siapa, maka kamu dengan dia akan jadi sama level sahaja. Dia tak akan rasa dia lagi tinggi daripada kamu. Okey, kita sambung. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, fuqdanul ajyal. Maka bila dah hilang, habis lah. Mula-mula apa? Tak ada pendirian, kerapuhan. Kemudian identiti tak ada. Bila tak ada identiti, tak adalah kemuliaan. Tak ada kemuliaan. Malu tak tentu hala, kan? Malu tak tentu hala. Orang lain dia tak rasa pun. Dia tak adalah rasa. Kalau dia tengok orang Melayu ni pakai baju Melayu, dia nak, tak ada. Bahkan dia respect. Ini orang Melayu bila pergi tempat ni, dia nak jadi sebiji macam orang tempat tu. Langsung tak ada identiti yang dia ni datang daripada negara orang Islam ataupun dia ni Melayu. Dia nak buat sebiji macam orang sana. Orang sana pakai seluar pendek, dia pun pakai seluar pendek. Orang sana pakai tie, dia pakai tie. Pakai reband, dia pakai reband. Sebenarnya kalau kita tak buat, dia orang tak kisah pun, kan? Dia bukan kisah pun. Bahkan dia ada satu bentuk respect, kan? Oh, ini cantik pakaian ni. Sebenarnya pakaian kita tu, pakaian tradisional lah, pakaian tu cantik dan lebih megah pakaian tu berbanding pakaian kot. Berbanding pakaian tu sebenarnya lebih megah, lebih halus pakaian tu segi seni pakaian. Seni pakaian kot tu simple je, dia punya seni pakaian dia, berbanding pakaian yang merupakan pakaian yang tradisional, baju kurungnya, baju Melayunya, dia akan gah sebenarnya. Tapi itulah dia panggil hilang identiti. Ada identiti sebab apa? Sebab munculnya satu sifat dipanggil murakkabun naqs. Murakkabun naqs ni maksudnya inferiority complex. Bahasa Arab dia panggil murakkabun naqs. Rasa rendah diri, tak tentu hala. Rasa rendah diri tak tentu hala. Maka hilanglah identiti. Malu ni nak naik kapal terbang pakai slipper, tak ada apa pun. Tak ada siapa peduli kalau pakai slipper ke, kalau pakai kasut ke, orang tak peduli lah, kan? Dulu kot, orang sekarang dah tak ada, tak kisah pun masalah pakai kasut ke slipper ni. Mungkin masa mula-mula kan, oh ni nak naik kapal terbang, beli baju baru, beli seluar baru, beli tak perlu kan. Sekarang tak ada dah orang buat macam tu. Dulu lah. Sekarang ni saya rasa tak ada. Dan akhir sekali beliau kata, bilalah hilang identiti dan hilang kemuliaan, maka hilanglah ajyal, maka hilanglah generasi. Kita dah tak ada generasi yang kuat macam sahabat tu, tak ada. Sebab hilang satu persatu orang Zainal, dia tak ada membentuk satu kluster kumpulan yang kuat. Sebab apa? Dah tak ada dah. Kalau dulu zaman sahabat, mereka meninggal dunia, dia melahirkan keturunan dia yang mereka adalah satu generasi yang kuat. Sekarang dah tak ada generasi. Generasi yang beridentitas Islam tu, dia telah pupus. Kita bukan sebut seluruh dunia. Maksudnya secara umumnya begitu. Secara umumnya ada je, ada orang Islam yang kuat, tapi kita cerita ni kita cerita dengan bahasa majoriti. Secara umumnya seluruh dunia, itulah masalah yang sedang melanda umat Islam. Okey. Setelah kita dah faham masalah itu, kemudian apa tajuk yang kita nak baca? Kita dah baca hadis Jibril kan, antara tanda besar hari kiamat apabila rosaknya sistem kekeluargaan, kan? Yang kedua, apabila sistem manusia ni tunggang terbalik, sistem kekeluargaan rosak sampai satu tahap anak menghambakan ibu dia. Itu puncak kepada rosaknya sistem kekeluargaan dan memberi isyarat bahawasanya
sesuatu masyarakat itu dirosakkan dengan dirosakkan perempuan dia. Dirosakkan perempuan dia. Dirosakkan orang yang akan mentarbiah generasi. Rosak, kan? Rosak. Orang yang akan membela dan mentarbiah, mendidik generasi itu rosak, maka otomatik generasi itu rosak. Generasi itu rosak. Secara umumnya yang akan mendidik dan mentarbiah yang banyak masa dengan anak bangsa ni ibu dia lah. Ibu dia, bukan ayah dia. Maka yang diamanahkan itu dah rosak, maka otomatik membentuk generasi yang rosak. Maka dia dalam hadis-hadis berkaitan dengan tanda kiamat ni, dia ada hadis yang bersifat rumus. Rumus ni terjemahan dia ada sebahagiannya dengan bahasa isyarat, kod. Kalau bahasa kita kod lah, dia bukan Nabi guna bahasa kod, tapi ada perkataan-perkataan yang sebutnya tak jelas, sehingga menyebabkan kita kena tafsirkan apa maksud Nabi perkataan ni. Sebahagian hadis-hadis berkaitan hari kiamat ni, dia bersifat rumus. Dia bersifat rumus. Rumus ni terjemahannya adalah kod. Adalah kod, adalah bahasa yang tidak jelas. Contohnya kan? Contoh, saya bagi contoh. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat ni kalau tengok sekali imbas, cerita dia simple je. Akan datang kemenangan kepada orang Islam, akan datang bantuan daripada Allah, dan orang akan masuk Islam. Waktu itu kamu pujilah Allah, syukurlah kepada Allah. Tapi dia ada isyarat dalam ayat ni yang orang tertentu yang boleh faham. Antara yang faham ni sahabat Nabi pun bukan semua faham, bukan semua nampak benda tu. Yang nampak siapa dia? Antaranya Abdullah bin Abbas. Dia kata ayat ni, antaranya Sayyidina Abu Bakar, ayat ni menunjukkan Nabi akan wafat. Jadi macam mana tu? Macam mana ayat yang terjemahannya apabila datang bantuan Allah dan kemenangan, dan kamu akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, maka pujilah Allah dengan bertasbihlah kepada Allah dengan memuji, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ayat ini menunjukkan Nabi akan wafat. Jadi daripada mana tu ayat tu? Itu dia panggil isyarat. Isyarat ni bukan semua orang boleh faham. Dan kenapa Nabi isyaratkan? Ini ayat Quran. Kita ceritanya hadis. Tapi ayat Quran ini mengandungi makna Nabi akan wafat. Maka Abdullah bin Abbas, dia faham Nabi akan wafat ayat ni. Sebab apa? Ayat ini menunjukkan kerja Nabi dah selesai. Dia kata bila satu orang tuan hantar seorang untuk buat satu tugas, dan orang tu dah sempurnakan tugas dia, dipanggil balik. Maka kemenangan dan pembukaan kota Mekah adalah kemuncak daripada kemenangan dan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerja dah selesai, maka akan dipanggil semula oleh yang menghantarnya, iaitu Allah. Jadi panggil semula, itulah maknanya kewafatan dan kematian. Itu dipanggil isyarat. Isyarat. Maka dalam hadis-hadis akhir zaman ni, hadis-hadis akhir zaman, maka dia ada sebahagiannya. Contohnya kan, saya bagi contoh lagi ni dalam buku ni. Contohnya Nabi SAW sebut, Nabi SAW sebut, orang yang mula-mula sekali akan menyusuli aku. Nabi sebut dengan isteri baginda. Orang yang mula-mula sekali akan menyusuli aku, maksudnya meninggal dunia, adalah orang yang paling panjang tangannya di kalangan kamu. Awwalukunna lahaqan bi atwalukun yadan. Orang yang mula-mula akan meninggal, yang akan ikut aku, orang yang paling panjang tangan. Nabi tak sebut bahasa straight, sebut je lah siapa. Tak Nabi guna perkataan macam tu. Maka sebahagian isteri-isteri Nabi ni dia faham maksud panjang tangan tu panjang tangan. Lalu masing-masing isteri Nabi telah ukur. Masing-masing tengok ukur siapa yang apa, tangan dia paling panjang, maka dialah orang yang apa? Orang yang akan mula meninggal dunia, maksudnya menyusuli Rasulullah SAW. Rupa-rupanya bukan Nabi maksudkan adalah
makna yang secara zahir, tapi dia adalah kiasan. Orang yang paling panjang tangan tu maksudnya orang yang paling banyak sedekah. Nampak tak? Digunakan perkataan yang tidak jelas. Itulah sifatnya cerita tentang benda-benda yang akan datang. Contohnya Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni mengatakan konsep Imam Mahdi ni, mungkin ada orang yang jenis terpengaruh, dia kata ni Imam Mahdi ni, dekat Indonesia dia ada satu orang ada pengikut, dia mendakwa dia ni Imam Mahdi mula-mula. Akhir sekali dia mendakwa dia Jibril. Masalahnya ada orang ikut, kan? Masalahnya ada orang ikut. Sebab apa jadi macam tu? Sebab jahil. Benda kan Nabi dah sebut. Imam Mahdi tu apa ciri-ciri dia? Apa tanda-tanda dia? Kalau kita faham betul, maka kita tidak akan terjebak. Kita tidak akan terpengaruh. Nabi dah bagi tahu Dajjal ni macam mana. Kalau orang tu dia ada ilmu tentang siapakah Dajjal, apakah dia, bagaimanakah dia, tak sepatutnya dia terjebak dengan tipu Dajjal. Nabi sampai bagi tahu dekat dahi dia ada tulis kafara, kafir. Semua orang boleh baca walaupun tak pandai bahasa Arab. Mata dia macam mana? Itu Nabi bagi tahu tu sebagai syafaqah dan kasih sayang kepada umat dia. Janganlah sampai umat dia terpengaruh. Jadi konsep kata Al-Habib Abu Bakar Al-Ajni, konsep apa ni Imam Mahdi ni apa dia? At-ta'miyah. Apa dia? At-ta'miyah. Ta'miyah ni maksudnya apa? Kabur. Konsepnya apa? Kabur. Apa maksud konsep dia kabur? Di dalam hadis tidak disebut secara spesifik. Dia sebut tapi bersifat kabur. Maksudnya mungkin ni, mungkin ni, mungkin. Kita tak boleh jumpa satu, maksudnya kumpulan hadis tu sehingga kita boleh sebut inilah spesifiknya ini. Kita boleh daripada hadis tu kita boleh bawa ke mana dia, di mana dia, siapa dia, bapa dia siapa, tak ada. Kenapa? Kenapa? Beliau bagi sebab. Kenapa konsep hadis-hadis Imam Mahdi ini memang Nabi sebut rupa dia macam mana, nama dia apa, keturunan dia apa, Nabi sebut. Tapi sebutan-sebutan dalam hadis tersebut dia tidak boleh bawa sampai kita tahu secara spesifik. Tak boleh. Contohnya di mana negara dia, tidak ada satu sebutan secara spesifik. Hanya disebut satu kawasan yang mana umum. Maka dia punya faedah dan hikmah, dia kata beliau, adalah untuk menjaga. Untuk apa? Menjaga dan memelihara Imam Mahdi itu sendiri daripada musuh. Sebab siapakah yang akan mencari dia? Kuncu-kuncu Dajjal. Orang yang sedang bersiap sedia menyambut kedatangan Dajjal, antaranya Yahudi. Jadi kalaulah dalam hadis itu sebut secara spesifik, itu juga yang berlaku pada Nabi Muhammad. Kenapa Abu Talib bila bawa Rasulullah pergi jumpa dengan padri dekat Busra, maka padri kata bawa balik anak saudara kamu. Sebab apa? Ni anak saudara kamu ni, kalau Yahudi tahu ni memang kena bunuh. Sebab dia marah. Mana boleh Nabi akhir zaman ni bukan bangsa dia. Samalah juga. Walaupun benda tu tak berlaku, dia tak akan berlaku. Mereka tak akan boleh bunuh Nabi Muhammad. Tak akan. Sebab apa? Sebab dia akan keluar Nabi Muhammad, tetapi itu dipanggil perancangan Allah Ta'ala untuk memudahkan peristiwa itu berlaku. Maka begitulah konsep Al-Imam Mahdi ini. Dia ta'miyah kabur, tapi ciri-ciri dia tu ada secara umumnya, supaya apa? Dia tidak mendedahkan beliau kepada musuh, kepada orang yang merupakan lawan. Sebab nanti bila beliau keluar, maka musuh dia adalah Dajjal, musuh dia Yahudi. Lawan perang dia ketiga itu adalah Yahudi, dan bersama Yahudi ini adalah bersama dengan Dajjal. Okey? Ya, maka dia kaedah kode orang Indonesia panggil kode, okey. Sebenarnya dipakai juga oleh orang-orang yang batil. Orang-orang batil pun pakai sistem kod juga. Pakai sistem kod. Kod tu maksudnya isyarat. Orang batil, Illuminati ke Freemason ke, dia ada pakai sistem kod juga, kan? Maka dalam buku ni
Dalam buku ni macam contohnya dalam perang, Nabi pun ada bagi guna kod di kalangan para sahabat. Dia bagi contoh dalam buku ni, dia bawa contoh apa ni, contoh yang ni, yang atas ni adalah Royal Coat of Arms of the United Kingdom. Ini Amerika, yang ni Osmaniyah punya dia punya lambang dia, Osmaniyah yang dah tak ada sekarang. Syiar Khilafah Osmaniyah. Ini semua ni ada dia punya isyarat dia. Macam kita punya lah. Kita punya pun ada. Dekat lambang tu, dekat bendera ke, dekat jata negara ke, itu semua ada dia punya tafsiran dia. Maka sistem menggunakan kod ini adalah digunakan. Ahli batil pun guna, ahli hak pun guna. Okey? Ahli batil pun guna, ahli hak pun guna. Cuma kita kena bezakan lah, yang mana yang ahli hak punya, yang mana ahli batil guna, tapi penggunaan itu tetap berlaku. Maka tanda-tanda kiamat ni dia terbahagi kepada 3. Pertama, alamat kubra, alamat besar. Yang kedua, alamat wusta, alamat pertengahan. Yang ketiga, alamat sughra, alamat kecil. Alamat kecil. Alamat kecil. Okey. Alamat kecil. 3. Alamat besar. Alamat besar ni yang paling hujung lah. Alamat besar ni paling hujung. Alamat kecil paling awal. Alamat pertengahan tu tengah. Itu dipanggil, ulama membahagikan alamat-alamat kiamat ini kepada pertengahan, besar dan juga yang kecil. Okey. Akan dimulakan perbincangan dengan alamat-alamat pertengahan. Akan dimulakan alamat-alamat kiamat ni yang pertengahan. Contoh kan, kematian Saidina Umar, itu antara alamat kiamat. Kematian Saidina Uthman, pembunuhan Saidina Ali. Ini semua alamat yang berlaku sekali je. Dia adalah satu peristiwa kecil. Dia bukan peristiwa yang umum meratai kepada masyarakat. Contoh, kematian Saidina Umar, maksudnya peristiwa itu dipanggil alamat kiamat. Peristiwa pembunuhan Saidina Uthman, pembunuhan Saidina Ali, okey, dan Khawarij, keluarnya Khawarij di zaman Saidina Ali. Maka itu semua dipanggil alamat-alamat pertengahan. Dituliskan di sini, dalam banyak-banyak alamat-alamat kiamat ni, alamat yang pertengahan ini adalah alamat yang sangat penting. Alamat pertengahan ini adalah alamat yang sangat penting. Sebab apa? Sebab alamat pertengahan ini adalah dasar kepada penubuhan daulah Islam yang pertama. Penubuhan apa? Kerajaan Islam yang pertama. Dia ada kaitan. Dan alamat pertengahan ini, kalau kita nak bahagikan, dia ada zaman Rasulullah ni ada 2 zaman kan. Pertama Mekah, yang kedua zaman Madinah. Mekah dan Madinah ni dia adalah episod yang sangat penting dalam sejarah Islam. Sebelum itu tak ada apa-apa. Bermulanya apa sahaja Islam ni semua daripada zaman Mekah dan juga zaman Madinah. Okey, alamat yang pertama. Alamat yang pertama adalah pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW telah bersabda, bu'ithtu, aku telah diutuskan. Sedangkan kiamat ini dengan aku macam ni. Nabi tunjuk, bu'ithtu ana wasa'atu kahataini. Aku diutuskan
dalam keadaan aku dengan kiamat ni macam ni. Maksudnya apa? Dekat. Aku diutuskan dalam keadaan masa yang menghampiri kiamat. Maka zaman pengutusan Nabi SAW dimulakan dengan zaman Mekah. Kemudian disusuli dengan zaman Madinah. Kemudian alamat yang seterusnya, kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang seterusnya, khilafah Rashidin. Khilafah apa? Khilafah. Yang 4 orang khalifah tu, khilafah Rashidin. Kemudian yang seterusnya, pembukaan Baitul Maqdis. Berlakunya peristiwa Ta'un yang membunuh ribuan sahabat. Pembunuhan Sayyidina Uthman, pembunuhan Sayyidina Umar, pembunuhan Sayyidina Uthman, berlakunya peristiwa peperangan Jamal, berlakunya peristiwa peperangan Siffin, keluarnya Khawarij. Keluarnya apa? Khawarij. Apa lagi? Pembunuhan Sayyidina Ali. Panjang. Sebab itu dia pengutusan Nabi SAW adalah apa? Adalah alamat kiamat yang pertengahan yang penting. Saya sebutkan sebelum ni, kita belajar alamat kiamat ni untuk apa? Dia bukan sahaja belajar alamat kiamat. Nabi juga ajar ketika alamat itu berlaku, kamu kena buat apa? Itu yang penting nak belajar. Bukan cerita, nak dengar cerita aja. Oh, Dajjal bentuk dia macam mana begitu. Bukan. Itu bukan maksud dia. Maksud dia bagaimana berinteraksi. Apa sepatutnya buat pada ketika itu. Itulah panduan Nabi. Bukan cerita sejarah yang akan datang. Ilmu yang kita nak dapat, kita kena buat apa? Bukan? Contohnya berlaku fitnah macam ni. Nak kena buat apa ni? Jangan dengar nasihat daripada orang yang mana bukan berpandukan Quran dan hadis. Dengar nasihat Nabi. Nabi bagi tahu buat apa. Tapi ada orang dia guna otak dia. Dia guna pengalaman dia. Maka dia buatlah. Macam contoh kan kita kata Dr. Said Ramadan Buti, semasa ada ura-ura pemberontakan di Syria, maka beliau pesan. Beliau kata jangan. Kan? Dia kata apa? Jangan. Yang beliau cakap jangan itulah panduan Rasulullah. Rasulullah tak benarkan untuk mengguling dan memberontak walaupun raja itu pukul belakang kamu. Oh, kita kata apa? Kita ada hak, kita cakap lah. Tapi Nabi cakap lain. Maka kita rasa apa yang kita faham tu betul. Kan? Maka kita buat. Tengok apa jadi. Nampak tak? Sebab apa? Kita punya ilmu tu sebenarnya bukan datang daripada hadis. Yang kita rasa yang dalam otak kita itu. Cuba kita siasat, ilmu tu datang daripada mana? Yang kita rasa cara dia dalam situasi macam ni, kita guling. Ilmu tu datang dari mana-mana? Siapa yang ajar? Ajaran tu bukan datang daripada hadis Nabi SAW. Dan kita selalu sebut, tujuan Syekh Said Ramadan tak bagi orang berontak, bukan dia bersetuju dengan apa? Dengan pembunuhan ke daripada pihak Al-Assad tu. Sebab apa? Sebab mudarat lagi besar. Sebab Nabi dah pesan, jangan. Nabi kata jangan. Kalau Rasulullah kata janganlah. Ini nasihat yang daripada orang yang mana dapat wahyu daripada Allah. Kan kita pernah sebut, beliau kata dalam satu wawancara dia, saya mimpi, saya melihat bahawasanya musibah, bala sedang mara datang ke negeri ini. Dan isyarat dia, cara nak selesaikan musibah ini, isyarat dia apa? Untuk umat negara kita ni dielakkan daripada musibah itu, kita kena taubat, istighfar, rakyat kena istighfar, pemimpin kena istighfar. Jadi beliau kata semasa saya sebut, orang semua persendakan. Apa Tok Syekh cerita mimpi? Ya. Sekarang ni dah depan mata berlaku.
Kerana apa? Bukan kerana tidak mendengar nasihat ulama. Ulama itu menyampaikan nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah. Kerana sejarah ni ataupun sistem sunnatullah ni sama je. Dia sama. Dia bukan kat satu negeri, kat negeri lain jadi hukum lain. Tak, sama je. Seperti mana itulah cara dia di negeri tertentu, maka itulah juga cara dia yang perlu diamalkan di negeri yang kita berada. Okey, saya habiskan dengan satu saja. Bila berlaku peristiwa kewafatan Nabi, ini kan tanda kiamat. Soalan dia untuk sahabat lah. Orang yang hidup waktu tu dia kena buat apa? Nak kena buat apa? Ini kita kaitkan dengan bila datangnya tanda, nak kena buat apa? Nak kena buat apa, itulah jawapan yang sangat penting untuk kita tahu sebagai panduan hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka bila datang peristiwa kewafatan Nabi, yang Nabi SAW menyebut, apabila datang musibah kepada kamu, maka hendaklah dia ingat musibah yang kena pada diri aku. Maksudnya dia ingat kewafatanku. Kalau orang tu dia ingat kewafatan Nabi, sebenarnya dia akan lupakan musibah dia. Kewafatan Nabi adalah musibah yang sangat besar untuk umat Islam. Kemudian apakah yang sepatutnya dilakukan ketika kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada sepotong hadis. Ini pesan ni untuk sahabat lah. Pesan ni untuk sahabat. Nabi SAW bersabda kepada sahabat, satakunu atharah wa umurun tunkirunah. Nanti lepas aku wafat, Nabi ajar nak kena buat apa. Lepas aku wafat, kamu akan menghadapi atharah. Atharah ni orang penting diri sendiri dan orang tak pedulikan kamu. Nabi cakap dengan sahabat. Dan kamu akan jumpa benda-benda yang kamu tak pernah jumpa sekarang. Orang buat benda pelik-pelik, kamu akan jumpa. Kemudian sahabat tanya Nabi, pada ketika itu kami kena buat apa? Ini bukan nasihat biasa. Nabi sebut kena buat macam tu. Maka Nabi jawab simple je. Tapi benda ini untuk orang yang beriman dengan demokrasi, dia susah nak faham. Sebab itu kita kena siasat. Benda yang kita rasa puas hati itulah fakta. Kita cek dulu benda itu datang daripada mana. Yang kita rasa itulah sebenarnya yang kita kena buat. Benda tu datang daripada mana maklumat tu? Maklumat tu datang daripada surat khabar yang kita baca ke? Atau pidato yang kita dengar ke? Ataupun memang sumbernya adalah sumber yang datang daripada Rasulullah. Maka Nabi jawab simple je. Ini apa pesan kepada sahabat. Kalau kita lagi lah, Nabi kata, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kamu tunaikanlah tanggungjawab yang kamu kena tunaikan. Ataupun terjemahan yang lebih tepat, apakah tanggungjawab yang dibebankan ke atas kamu, kamu tunaikan. Dan hak kamu minta dengan Allah. Susah kan? Tanggungjawab kamu kena bertanggungjawab atas apa? Isteri, tunaikan tanggungjawab isteri. Jiran, tunaikan. Atau dengan bahasa mudah lagi, kamu tunaikan hak orang lain dan hak kamu minta dengan Allah. Kamu tunaikan hak orang lain, hak kamu minta dengan Allah. Bukan kamu bergaduh dengan orang supaya kamu nak dapatkan hak kamu. Ini memang 360 darjah terbalik dengan sistem demokrasi. Betul tak? Memang 360 darjah. Macam mana tu? Kan? Kita kena berjuang sekecil-kecil hak dengan sebesar-besar hak. Kan? Jadi macam mana pula Nabi pesan kat sahabat ni? Kamu tunaikan hak kamu. Maksudnya benda yang tanggungjawab kamu buat, yang kamu punya minta dengan Allah. Rayu dengan Allah, ngadu dengan Allah. Begitu begini. Ini benda ni sangat apa? Sangat perlukan iman. Nak lawan tu, ustaz yang cakap pun tak boleh kak. Nanti dia duduk depan sekali, dia pun saksi. Tapi apa dia? Tapi itulah hikmah yang sangat besar. Kalaulah sahabat Nabi pada zaman, sahabat Nabi berada di zaman yang mereka jadi rakyat.
Zaman Umayyah. Mereka terpaksa menghadapi pemimpin yang zalim. Zaman sahabat lagi dah ada pemimpin zalim kan, Umayyah. Jadi pesanan Nabi ni untuk apa? Nabi tak sebut, kalau kamu ada temui pemimpin zalim, kamu gulinglah dia. Tak sebut. Nabi tak pesan macam tu kan. Tapi Nabi kata kamu sabar. Jadi ini mereda kepada tak. Kalaulah kerana menggulingkan itu menumpahkan darah, maka lebih baik sabar daripada tumpahkan darah. Sebab darah itu sangat besar dia punya nilai dia untuk ditumpahkan dengan perkara hanya memuaskan nafsu. Sebab banyak berlaku peristiwa orang yang orang memanipulasi orang bawahan untuk kerakusan nafsu kuasa dia. Dalam sejarah kita baca, dia manipulasi. Dia gunakan orang tu punya untuk dia capai kepada apa yang capai. Dia tak kisah walaupun darah tumpah, janji dia boleh capai apa yang ingin dia capai. Maka berlakulah peristiwa-peristiwa yang dah berlaku tu memang berlakulah. Tapi ia akan datang, sentiasa ada saja panduan daripada Rasulullah SAW. Kalau kita betul-betul beriman Rasulullah, ikut je walaupun kita macam tak faham kan. Walaupun tak faham, tapi itulah yang diajar oleh Nabi. Dia punya syarat dia kalau nak beramal kena sabar. Kena sabar. Allah Ta'ala akan tunjukkan